Mungkin ada di antara kita yang ragu-ragu bila nak kena jumpa kaunselor ataupun mental health professionals. Yang selalu saya dengar lah kan, diorang akan cakap, alah masalah aku ni kecil je, buat apa nak jumpa kaunselor? Ataupun seganlah nak jumpa kaunselor, nanti dia judge masalah aku ni, ataupun aku ni overthink je sebenarnya. Selalunya diorang akan rasa masalah diorang kecil sampai diorang rasa tak perlu pun jumpa pakar kesihatan mental. Tapi kita kena ingat, kesihatan mental dengan kesihatan fizikal dia sama je. Cuba bayangkan kalau kita jatuh kan, kita luka, and kita of course kita akan terus basuh luka tu. Lepas tu kita letak ubat gamat ke, letak plaster ke, kita terus rawat dia, and luka tu cepat je baik. Tapi kalau kita biar je luka tu, lama-lama boleh kena infection, luka tu merebak, so dia akan jadi lagi teruk. So sama juga macam mental health, kesihatan mental kita. Lagi kecil, lagi bagus lah, maksudnya kita dah identify dia daripada dia small problem. So bila dia kecil, lagi senang untuk kita rawat, lagi senang untuk kita recover. Tapi bila kita biarkan dia akan melarat dan jadilah macam luka tadi. Dia akan ada infection, kita punya emosi pun tak stabil, susah untuk kita rasa okey. So itu adalah bila kita tangguh kalau kita ada masalah. Tapi at the same time, kita kena ingat juga, macam mana kita nak ukur masalah kita tu kecil ke besar? Because there's no measurement for problems. Kita tahu masalah aku ni kecil ke masalah aku ni besar. Jadi kalaulah korang rasa patut ke aku jumpa kaunselor, bila masalah tu berlarutan. Contohlah hari ni korang gaduh dengan kawan. Okay, setengah orang rasa macam biasalah gaduh dengan kawan. Tapi bila masalah tu tak selesai-selesai, emosi kita tak stabil, dah berhari-hari kita tak boleh stop fikir pasal tu, itu adalah salah satu tanda yang perlunya untuk jumpa kaunselor ataupun mental health professional. Sebab masalah tu mengganggu kehidupan harian kita. Okay, berlarutan tu dia bukanlah nak cakap okay sampai seminggu, berbulan-bulan. Dia tak kisah. Kalau rasa macam sehari dua pun rasa dia sangat mengganggu, pun dah boleh jadi tanda untuk jumpa kaunselor ataupun mental health professionals. Keywords dia ialah masalah tu mengganggu kehidupan harian. Ada orang tak boleh stop fikir langsung pasal masalah tu, walaupun bagi orang lain masalah kecil je. Sebab kita punya mental ni, dia main banyak peranan dekat pemikiran kita. So kalau kita terlalu fikirkan masalah tu, susah untuk kita fokus dengan benda lain. And ada juga orang yang rasa macam, alah aku ada masalah tapi aku ada kawan, aku boleh cerita kat kawan, tak payah jumpa kaunselor pun. Actually that's good kalau kita ada kawan yang kita boleh bercerita, kita boleh luahkan perasaan. Tapi at the same time kita kena tahu kawan kita pun ada limitasi dia juga. Ada sesetengah masalah mungkin dia tak dapat bantu. Tapi kalau kita cuba untuk meluahkan sahaja, macam kita tak perlukan rawatan yang profesional. Contohnya isu kita mungkin kita just nak meluahkan perasaan, kita ada benda yang tak settle dalam diri kita, nak bercakap dengan kawan, okay, that is a coping mechanism ataupun coping strategy untuk melegakan perasaan. Tapi untuk jumpa kaunselor, it's more for you untuk macam cari cara lain untuk cope. Maksudnya selain bercakap dengan kawan, apa lagi cara yang aku boleh explore untuk rasa lega, untuk atasi masalah ni. And lagi satu, pentingnya untuk faham, bila jumpa kaunselor, pergi counselling, pergi terapi, tak semestinya kita akan terus selesai masalah tu. Cuba bayangkan kalau kita ada financial problem, masalah duit, jumpa kaunselor, takkanlah kita terus kaya dapat duit kan? Tapi fungsinya ialah untuk kita bercakap tentang masalah kita, belajar cara untuk kawal emosi, supaya bila kita punya emosi stabil, lebih senang untuk kita selesaikan masalah yang kita ada tu.